Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama e-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nampaknya hari ini merupakan hari ke-15 kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia, dan hari ini juga cikgu mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada pelajar dan sesiapa sahaja yang beragama Islam. Okey, sama. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada malam ini, kita akan mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, Allahumma ya kana kita nasta'in. Amin amin ya rabbil alamin. Okey, nampaknya malam ini cikgu bersorangan dan tidak ditemani oleh kru-kru konti seperti biasa. Minggu lepas cikgu sudah mengadakan premier ni untuk tajuk 4.2 faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Tapi untuk kali ini cikgu nak terus masuk ke bab 5. Bab 5 hari ini 5.1 sahaja untuk pengenalan kepada sebatian karbon. Okey, tanpa membuang masa, cikgu nak mulakan sekarang lah. Okey, semoga semuanya bersedia walaupun kita di bulan puasa, belajar tetap belajar. Okey, cikgu akan sharekan skrin sekejap. Okey. Boleh nampak kan? Cikgu besarkan . Okey. So hari ini pengenalan sebatian karbon sains tingkatan 5. Kalau tengok gambar latar belakang background ni, ini merupakan adalah sebatian karbon. Kamu nampak ni gambar yang berwarna hitam ni, pepejal berwarna hitam ini, itu adalah sebatian karbon. Kalau sesiapa yang tak pernah lagi melihat bagaimana rupa sebatian karbon. Ini adalah rupa karbon. Okey, seperti biasa cikgu perkenalkan ini adalah skuad sains. Skuad sains daripada panitia sains. Okey, Science is School. Ini terdiri daripada cikgu di sini sebagai ketua panitia sains, dan kita ada beberapa lagi guru-guru yang akan mengajar, yang pernah mengajar dan yang akan mengajar
kamu dalam subjek sains SPM kelak. Tunggu mereka selepas raya. Okay. Alright, bagi sesiapa yang masih belum mengenali cikgu, okay. My name is Cikgu Yani. Nama penuh cikgu adalah Cikgu Rosmeliani binti Zaini. Boleh panggil Cikgu Yani saja. Lagi ringkas dan lebih mesra. Asal daripada Bintulu, Sarawak. Tempat mengajar di SMK Bandar Bintulu. Okey, pengalaman mengajar cikgu termasuk tahun ini sehingga tahun ini ialah 15 tahun. Dari 2007 hingga sekarang. Okey. Okay, pendidikan cikgu pula adalah ijazah sarjana muda kejuruteraan, elektronik dan telekomunikasi di Universiti Malaysia Sarawak. Dan kemudian cikgu melanjutkan pelajaran di diploma pendidikan di bawah KPLI di Institut Perguruan Gaya di Kota Kinabalu, Sabah sana. Ya. Tapi tak pernah lagi lah naik gunung Kinabalu. Okey, sehingga hari ini cikgu mengajar, kelas yang cikgu ajar adalah fizik KSSM dan juga SPM dan juga sains KSSM dan SPM. Maksud cikgu mengajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, tanpa membuang masa kita akan terus masuk kepada pembelajaran kita hari ini iaitu standard pembelajaran. Ini adalah penting sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, kita hendaklah mengetahui apa sebenarnya tujuan kita mempelajari subjek ini. Apa standard pembelajaran yang kita perlu dapat peroleh daripada apa yang cikgu ajar hari ini kan. Jadi yang pertama sekali ialah mengenal pasti sebatian karbon dalam alam. Kita nak kenal pasti apa dia sebatian karbon di dalam alam ni. Dan yang kedua pula ialah menjelaskan kepentingan gitar karbon. Nanti cikgu akan perkenalkan apakah gitar karbon. Apakah maksud dan definisi bagi gitar karbon. Bagaimanakah gitar karbon itu? Bagaimanakah rupa gitar karbon? Macam mana ia dilaksanakan, berlaku di dalam gitaran karbon dalam semula jadi. Dalam kehidupan seharian, dalam alam semula jadi. Okay? Okey, sebatian karbon. Hari ini kita nak berkenalan dengan sebatian karbon terlebih dahulu. Okey, sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon C. Kita panggil karbon C. Dalam bahasa Inggeris C-A-R-B-O-N. So kita guna capital letter C untuk represent ataupun mewakili karbon. Jadi semestinya sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Jadi apa-apa saja unsur yang mengandungi karbon itu adalah sebatian karbon. Okey, sebatian karbon ini pula kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu satu sebatian karbon organik dan yang kedua pula ialah sebatian karbon bukan organik. Okey, seterusnya yang ini adalah pembahagian tadi. Cikgu nak tunjukkan dalam bentuk carta bagaimana kita nak bezakan kedua-dua sebatian karbon ini. Okey, sebatian karbon ini seperti kita bagi kepada dua, sebatian karbon organik dengan sebatian karbon bukan organik. Okey, sebatian karbon organik ini berasal daripada lihat gambar di bawah ni. Mana cursor cikgu? Gunakan cursor pula. Okay, laser pointer cikgu. Ni. Ia berasal daripada petroleum, sutera dan arang kayu. Jadi ini adalah punca ataupun sos punca di mana kita boleh peroleh sebatian karbon organik tadi. Manakala sebatian karbon bukan organik berasal daripada batu kapur, karbon dioksida. Ini adalah gambar batu kapur. Siapa yang tak pernah tengok gambar batu kapur ni lah dia. Dekat mana kita nak jumpa batu kapur? Dekat gua batu kapur. Okey. Petroleum, sutera. Ni semua memang sudah pernah tengok kan. Contoh petroleum yang minyak tu. Sutera daripada
ulat setera dan arang kayu. Okey. Okey, seterusnya kita berkenalan pula dengan kitar karbon. Pengisian cikgu malam ni tak panjang, pendek saja. Kalau dalam 30 minit dah selesai rasanya. Okey, kitar karbon. Kita tengok kitar karbon pula. Kitar karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar. Bagaimana unsur karbon itu dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon. Sama ada ia melalui pembentukan dan juga penguraian sebatian karbon. Dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses-proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Ini adalah 4 proses penting dalam kitar karbon. Di mana dalam 4 proses ini, karbon akan dikitar melalui pembentukan ataupun penguraian sebatian karbon. Okay, yang kemudian cikgu akan jelaskan lebih terperinci lagi bagaimana melalui proses ni sebatian karbon itu dibentuk dan diuraikan. Okey, kita akan lihat. Ini adalah rajah bergambar. Ini adalah rajah bagi kitar karbon. Kalau kamu lihat di tengah-tengah ini adalah gambaran bagi tumbuhan hijau. Okey, kalau tengok di sini dari mana karbon dioksida dihasilkan. Kita tengok kalau daripada carta ini, gambar rajah ini, kita tengok ada tiga punca dari mana asalnya gas karbon dioksida ni dalam atmosfera. Okey, ada 4. Ya. Okey, yang pertama sekali daripada pembakaran bahan api. Tengok, pembakaran bahan api akan menghasilkan gas karbon membebaskan. Ia akan membebaskan gas karbon dioksida tersasar pula. Sorry. Gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Kemudian apa juga yang membebaskan gas karbon dioksida? Tumbuhan hijau. Melalui proses respirasi, ia juga membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Selain daripada tumbuhan, haiwan juga melalui proses respirasi. Jadi respirasi haiwan juga membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey, kemudian tumbuhan akan dimakan oleh haiwan. Tumbuhan hijau pula akan lama kelamaan akan mereput, dah tua, mereput dan layu kan. Jadi bila ia mereput, ia akan mati ya. Ia akan jadi gugur ke bumi dan mati. Begitu juga dengan haiwan. Bila dia dah tua, dia akan mati ya. Dia akan mati. Jadi organisma yang mati ini nanti, kita tengok kitaran kat sini dulu. Organisma yang mati ni seperti haiwan dan tumbuhan ini akan membentuk bahan api fosil. Ini yang menghasilkan bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Apabila dalam berjuta-juta tahun, dia kena mengambil jangka masa yang sangat panjang untuk menghasilkan bahan api fosil. Terutamanya petroleum. Dia dimendapkan oleh tanah, dimampatkan oleh tanah dan akan terhasillah petroleum. Dan bahan api fosil ini nanti akan dibawa ke kilang. Di dalam kilang ni ia akan diproses untuk kegunaan harian. Jadi di dalam kilang ini ia akan membebaskan apabila ia diproses, hasil prosesnya akan membebaskan gas karbon dioksida ke udara, ke atmosfera semula. Jadi kitaran dia berulang-ulang. Itu bagi satu ni kitarannya. Okay, kemudian kita lihat kitaran yang ini pula. Tumbuhan. Okay, tumbuhan hijau melakukan fotosintesis. Ia memerlukan gas karbon dioksida. Jadi ia perlukan gas karbon dioksida untuk melakukan
proses fotosintesis, di mana dalam proses fotosintesis ia akan menghasilkan makanan sendiri. Okey. Pada masa yang sama, ia juga melalui proses respirasi, pernafasan. Daripada proses respirasi ini, ia akan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi apabila dia ambil tadi untuk proses fotosintesis, kemudian ia melakukan proses respirasi, gas karbon dioksida akan dikembalikan semula ke atmosfera. Jadi kitaran ia akan sentiasa berulang-ulang. Itu kita panggil kitaran. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, yang haiwan tumbuhan kan. Selain ini satu lagi haiwan ni selain ia menghasilkan bahan api fosil apabila ia mati, ia juga membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera melalui proses respirasi juga. Okey. Okey, selain itu organisma mati tadi ia akan mengalami pereputan. Jadi daripada pereputan ini, gas karbon dioksida juga akan terbebas ke atmosfera. Jadi di sini kita akan lihat dia akan berbalik semula ke atmosfera. Ia akan digunakan juga dan kemudian dia akan berbalik semula ke dalam atmosfera. Jadi itu yang kita panggil kitar karbon. Okey? Faham tak? Ada soalan tak setakat ni? Sekiranya ada soalan, bolehlah tanya cikgu di ruangan chat. Boleh type di ruangan chat sekiranya ada pertanyaan dan cikgu akan cuba jawab bila kita live nanti. Okey, ada tak jawapan? Soalan? Faham tak dengan kitar karbon? Biasanya dalam peperiksaan kalau dia tanya tentang kitar karbon, dia akan suruh kamu terangkan apa itu kitar karbon. Selain dia minta definisi bagi kitar karbon, dia kata kamu terangkan apakah proses, bagaimanakah proses dalam kitar karbon terjadi. Okey, jadi karbon dioksida ini dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses utama tadi. 3 proses utama tadi, yang pertama adalah respirasi. Okey. Respirasi, karbon dioksida merupakan sebatian karbon yang dibebaskan ke dalam atmosfera melalui respirasi semua hidupan termasuklah haiwan, tumbuhan dan organisma. Kita ada haiwan, semua hidupan termasuk haiwan ada, kita ada tumbuhan juga dan organisma yang melakukan respirasi. Bila mereka melakukan respirasi, mereka akan membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Jadi ini menyumbang kepada pertambahan gas karbon dioksida di atmosfera. Okey. Okey, selain proses respirasi, kita ada kita ada yang kedua iaitu proses pembakaran. Kita tak kisah pembakaran bahan api fosil ke atau pembakaran hutan. Contohnya kalau dalam gambar ni kita tengok ada 2 contoh kan. Contoh yang pertama ini adalah pembakaran api fosil. Exhaust dikeluarkan daripada sebuah kereta. Bermaksud di dalam enjin di dalam ni berlakunya pembakaran bahan api fosil. Di mana ia akan membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Ini pembakaran bahan api fosil membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi dan juga pembakaran hutan juga membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey, kalau untuk fenomena semula jadi, kita ada letusan gunung berapi. Di mana bila gunung berapi meletus saja, ia memang akan menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida yang sangat banyak. Okey, sekiranya berlaku pembakaran hutan, ini yang bahaya.
Ia akan membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Bukan saja ia akan membebaskan gas karbon dioksida, malah ia akan cepat mencemarkan alam sekitar dengan pembebasan gas karbon dioksida yang sangat tinggi. Itu pembakaran hutan. Jadi ini uh, antara proses-proses juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar, pembakaran bahan apel fosil, letusan gunung berapi dan juga pembakaran hutan. Okey, faham tak? Ada soalan lagi? Kalau ada soalan, sila type di ruangan chat. Sekiranya tidak ada, cikgu boleh teruskan. Okey? Alright. Rasanya cikgu boleh teruskan. Okey, proses yang ketiga ialah proses penguraian. Penguraian. Maksudnya, apa maksud penguraian? Diuraikan daripada bahan yang lebih kasar ataupun besar, diuraikan kepada bahan yang lebih kecil dan halus. Itu kita panggil penguraian. Okay, semasa proses perebutan oleh bakteria dan kulat pengurai, karbon dioksida dibebaskan ke dalam atmosfera. Ini biasanya berlaku apabila haiwan dan tumbuhan mati dan mereput. Jadi bakteria dan kulat pengurai akan ambil alih dan mereka akan menguraikan yang sisa-sisa tu tadi menjadi sisa-sisa yang lebih halus dan kecil. Jadi dalam masa yang sama, ia akan membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Jadi tiga proses ini adalah sangat penting. Yang mana tadi yang mula-mula sekali adalah proses respirasi, kemudian proses pembakaran, dan yang ketiga adalah proses penguraian. Ingat yang pertama tadi, saya ulang balik. Proses apa? Respirasi. Kedua, proses pembakaran. Dan yang ketiga, proses penguraian. Ini adalah proses yang sangat penting dalam pembebasan gas karbon dioksida. Okey? Kemudian kita lihatlah pula bagaimana fotosintesis berlaku di dalam klorofil. Adakah proses fotosintesis ini memerlukan gas karbon dioksida atau tidak? Siapa boleh jawab? Adakah ia dalam proses fotosintesis, apakah elemen yang paling utama supaya berlakunya proses fotosintesis? Siapa yang ada jawapan boleh type di ruangan chat. Elemen-elemen penting supaya berlakunya proses fotosintesis. Ada beberapa elemen yang penting. Yang pertama, tenaga cahaya. Jadi untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan tenaga cahaya. Yang kedua, apa? Yes, air. Yes, mesti dia perlukan air. Yang ketiga, karbon dioksida. Jadi ini yang kita nak kaitkan dengan proses fotosintesis tadi. Karbon dioksida diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi kepentingan proses fotosintesis ini adalah termasuk, kalau kita lihat gambar dulu, nanti cikgu terangkan kepentingan. Kita tengok gambar ni, kita nampak di sini fotosintesis berlaku di dalam klorofil. Ia memerlukan tenaga cahaya dan juga karbon dioksida. Kemudian dia akan membebaskan. Ni cuba tengok ni. Dalam proses fotosintesis yang berlaku, ia akan membebaskan gas oksigen pula. Gas oksigen dan juga glukosa. Dalam proses, jadi ia melakukan proses ini adalah untuk menghasilkan makanan. Okey. Glukosa dan juga membebaskan oksigen. Jadi oksigen yang dibebaskan sorry.
Jadi oksigen yang dibebaskan adalah untuk kegunaan kita, pernafasan manusia. Jadi kepentingan proses fotosintesis ini tadi adalah yang pertama membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Jadi ini adalah cara bagaimana tumbuhan hijau boleh membuat makanan dengan sendiri. Okey, yang kedua, membekalkan makanan kepada haiwan. Untuk membekalkan makanan kepada haiwan. Jadi tumbuhan hijau boleh menyediakan makanan kepada haiwan juga. Contohnya jirafah, dia makan pucuk-pucuk kayu kan. Pucuk-pucuk pokok, dekat pokok. Kalau jirafah yang tinggi. Contohnya kambing makan rumput. Yang membekalkan makanan juga kepada haiwan. Kuda makan rumput kan. Menambah kandungan oksigen dalam udara. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan, apabila ia melakukan proses fotosintesis saja, ia akan membebaskan oksigen. Jadi oksigen itu diperlukan oleh organisma hidup seperti manusia dan juga haiwan. Kita memerlukan gas karbon dioksida untuk bernafas. Jadi ia akan membantu menambah kandungan oksigen dalam udara. Dan yang keempat, menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Jadi dalam proses fotosintesis ini, ia membantu kita untuk menyingkirkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Dia serap. Dengan menyerap gas karbon dioksida, ia boleh mengurangkan jumlah karbon dioksida yang terdapat di atmosfera. Jadi ia boleh mengekalkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara. Dia kekalkan kandungan. Itulah melalui kitar karbon tadi. Okey, rasanya kita dah nak sampai ke penghujung dah ni. Tak lama pun cikgu punya sesi pembelajaran hari ni. Jadi ini adalah latihan dalam buku teks sudah disediakan. Praktis formatif 5.1. Okey. Soalan pertama kita bincang macam tu saja. Apakah maksud sebatian karbon organik? Ini cikgu dah bagi dekat slide yang awal tadi. Maksud sebatian dalam pengenalan sebatian karbon. Nanti kamu boleh rujuk semula. Dan yang kedua, apakah maksud sebatian karbon bukan organik? Daripada mana ia berasal? Apa contoh dia? Itu adalah cari maksud dia bukan organik. Yang ketiga, berikan 2 contoh sebatian karbon bukan organik. Cikgu dah bagi contoh tadi kan dalam gambar kan. Contoh sebatian bukan organik, contoh dia apa tadi? Siapa boleh jawab? Contohnya seperti batu kapur. Satu lagi, cari dekat slide tadi. Okey, kemudian yang keempat, apakah kita karbon? Ini cikgu dah terangkan juga dalam slide yang seterusnya tadi, maksud kita karbon. Dan kelima, yang last sekali, nyatakan kepentingan kitar karbon. Itu ada 4. Cikgu dah bagi 4 tadi kan. Kepentingan kitar karbon, senaraikan keempat-empat kepentingan kitar karbon tersebut. Okey, rasanya takat ini sajalah perkongsian cikgu. Tak lama. Cikgu nak jap. Kita kembali kepada kita punya ni. Okey. Jadi rasanya setakat ni sajalah perkongsian cikgu dan memandangkan ini di bulan puasa, masa kita juga terhad. Semoga semua pelajar sekalian dapat mengulang kaji, mempelajari subjek dengan lebih baik walaupun kita masih berada di dalam situasi yang agak membimbangkan dengan isu COVID-19 yang semakin meningkat.
Cikgu nasihatkan semoga kita pandai-pandailah menjaga diri, ya. Jaga kesihatan, patuhi SOP supaya kita boleh dan juga sentiasa mengulang kaji dan rajin-rajinlah menonton tuition percuma Ayu, ya, untuk kepentingan bersama. Okey, rasanya itu saja dan uh, jangan lupa berkunjung ke channel cikgu, Cikgu Yani Channel, dan vote KP anda melalui laman web Akademi YouTuber. Sekiranya ada link sijil disediakan hari ini, adalah tu. Kalau tak ada, tak adalah. Biasanya adalah. Okey? Okey. Rasanya sampai sini sajalah. As- Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM, juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Okey, bye-bye.